Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdul Rahman. Okey, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi kelas bahasa Melayu. Dan alhamdulillah kita dapat bersama-sama lagi pada hari ini di dalam kelas bahasa Melayu. Kita ulang kaji sikit. Semalam kita dah belajar tentang Quran. ya, betul. Bagus Firash. Semalam kita dah belajar tentang kata adjektif ukuran yang menerangkan ukuran sesuatu kata nama seperti tebal, luas, panjang, tinggi, rendah, dalam, cetek kan. Okey, tugasan pun Ustaz dah bagi dalam Google Classroom. Ada 2 tugasan. Yang pertama, awak lengkapkan petikan dalam buku teks muka surat 38. Tugasan kedua, awak buat latihan dalam buku aktiviti kan. Yang mana belum tengok lagi Google Classroom boleh tengok balik. Ustaz dah beritahu tugasan kat dalam tu. Boleh check dan siapkanlah kan tugasan tu. Dah siap dah, dari semalam. Bagus. Yang dah siap bagus. Yang belum siap lagi tak apa. Ada masa lagi awak boleh siapkan. Nanti dah siap ambil gambar hantar dekat Google Classroom juga. Okey, boleh? Boleh. Okey, untuk hari ni kita akan masuk topik yang baru. Bukan topik barulah, kita dah belajar dah sebelum ni kan. Kata kerja aktif, transitif dengan kata kerja pasif. Ingat lagi tak? Kalau kata kerja aktif, macam mana? Kalau kata kerja pasif macam mana? Kan? Cuba awak ingat balik, timbas kembali yang kita dah belajar sebelum ni. Kalau kata kerja aktif transitif, contohnya Rahisin memberikan makanan kepada Yong Han ataupun mereka meletakkan mangkuk dan cawan ke dalam besen selepas makan. Tu kalau kata kerja aktif transitif. Kalau kata kerja pasif, macam mana pula? Kata kerja pasif, patutnya kalau kata kerja aktif transitif, Ahmad mengambil payung kan, ataupun Yahya mengambil payung. Kalau kata kerja aktif transitif macam tu. Contoh, Al-Amin mengambil buku di almari. Itu kalau kata kerja aktif transitif. Kalau kata kerja pasif, Ustaz dah ajar dia terbalik kan. Buku itu diambil oleh Al-Amin. Dia terbalik. Kalau kena ingat macam tu je. Kalau kata kerja aktif transitif, nama orang yang kat depan. Contoh Al-Amin mengambil buku. Nama kat depan, buku kat belakang. Kalau kata kerja pasif, terbalik, buku tu kat depan, Al-Amin kat belakang. Maksudnya buku itu diambil oleh Al-Amin. Kan kita dah buat yang sama-sama dalam kelas dulu. Ustaz dah tunjuk macam mana kita nak tahu kata kerja aktif transitif ataupun kata kerja pasif kan. Hari ni kita ada sekali lagi yang ni dia bergabung sekali untuk kita siapkan petikan dia. Okey. Okey, sebelum tu Ustaz ambil kedatangan dulu sebelum Ustaz terlupa. Hari ni ada Haikal. Hari ni tak ramai Tak apa, kita doakan kawan-kawan kita supaya dapat sama-sama. Hari ni kita ada Haikal, Al-Amin. Kita ada Zikri Muzayyan. Kita ada Firash.
Ilman. Okey, Usama. Okey, perempuan pula. Kita ada Izara Sofia. Kita ada Mariam. Kita ada Ilkisha. Kita ada Raihana. Kita ada Iman Aini. Okey, tak apa. Yang mana ada hari ni, kita tengok muka surat 39, buku teks. Ya, buku surat 39, kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif. Kita dah belajar sebelum ni, kan? Tengok balik petikan tu, bertajuk berbakti kepada jiran. Okey, nanti ada tempat kosong tu kita isi sama-sama. Okey? Boleh? Boleh? Boleh. Okey, dengar Ustaz baca dulu. Yang ni awak tak payah ikut pun tak apa. Kan? Sebab kita online, kalau dalam kelas boleh lah awak ikut balik kan. Kalau online ni awak dengar je Ustaz baca. Ustaz dengar, awak dengar Ustaz baca kan. Lepas tu yang isi tempat kosong tu nanti awak isi, yang itu yang awak akan sebut sama-sama. Boleh? Boleh. Boleh. Okay. Yang mana yang petikan tu biar Ustaz je baca seorang-seorang. Yang isi tempat kosong tu awak bagi jawapan, bagi tahu sama-sama. Okey ya. Okey. Tajuk dia berbakti kepada jiran. Nek Temah jiran Hana. Pada suatu hari Nek Temah sakit. Oleh itu Hana dan ibunya memasak makanan untuk Nek Temah. Mula-mula Hana memotong sayur dengan pisau di dapur. Sayur itu digoreng oleh ibu Hana. Seterusnya, Hana memasak bubur. Bubur itu disenduk oleh Hana dengan cermatnya. Selepas itu, bubur itu tempat kosong kepada Nek Temah. Nek Temah tempat kosong kerana berasa gembira. Ibu Hana pula tempat kosong pakaian Nek Temah. Pakaian itu tempat kosong dengan rapinya. Jawapan dia kita boleh tengok kat gambar tu, dia dah bagi dah. Okey, cuba tengok kat gambar tu. Okey, kita tengok dulu. Kat situ ada berapa perenggan? 1, 2, 3, 4, 5 perenggan. Okey, yang tempat kita kena isi perenggan yang ke-4 dan ke-5. Selepas itu, tengok, selepas itu bubur itu tempat kosong nak isi apa? Nak isi apa? Jawapan dia. Boleh on mikrofon nak jawab. Apa dia jawapan dia? Selepas itu bubur itu disuap kepada Nek Temah. Nek Temah tempat kosong nak isi apa? Kerana berasa gembira. Jawapan dia? Tersenyum. Tersenyum kan? Tersenyum. Nek Temah tersenyum kerana berasa gembira. Jawapan dia tersenyum. Nek Temah tersenyum kerana berasa gembira. Siaplah kita punya perenggan tu. Okey, baca sekali lagi. Selepas itu, bubur itu disuap kepada Nek Temah. Nek Temah tersenyum kerana berasa gembira. Okey, yang tu dah siap. Okey, perenggan yang kelima. Ibu Hana pula tempat kosong nak isi apa? Pakaian Hana pula mengemas pakaian Nek Temah. Titik. Pakaian itu tempat kosong. Jawapan dia? Mengemas tadi dah guna lah. Disusun. Okey, pakaian itu disusun dengan rapinya. Okey, dah siap dah. Dah tulis kan jawapan kat situ. Macam biasa, tulis siap-siap jawapan kat situ. Sebab nanti ke mana tahu kalau Ustaz suruh salin balik ke apa ke, awak dah tulis jawapan dah. Tulis jawapan siap-siap. Okey, dah siap dah. Okey, dekat petikan tu,
Ustaz nak awak gariskan ayat aktif transitif dengan kalau yang ayat pasif awak bulatkan. Okey, kalau ayat kata kerja aktif transitif awak buat petak. Kalau ayat kata kerja pasif awak bulatkan. Contoh, Ustaz bagi contoh. Okey, dalam banyak-banyak tu Hana dan ibunya memasak makanan untuk naik temah. Itu kata kerja aktif transitif ke kata kerja pasif? Kata kerja transitif. Kata kerja aktif transitif sebab nama kat depan kan. Kalau nama yang kat depan dulu maksudnya kata kerja aktif transitif. Hana dan ibunya memasak makanan untuk naik temah. Maksudnya kita petakkan dia. Buat petak. Maksudnya kita tahu petak tu untuk kata kerja aktif transitif. Kan? Sekejap Ustaz ambil mana pensel Ustaz. Okey kan Ustaz dah bagi contoh. Kata kerja aktif transitif kita buat petak dekat dia. Hana dan ibunya memasak makanan untuk naik temah. Garis. Biru. Okey. Mana Ustaz? Nampak tak? Tak. Tak nampak kan? Nampak. Tak, buat macam biasa yang kita buat dalam kelas, gariskan. Okey. Kalau kita tengok pula ayat Hana memotong sayur dengan pisau di dapur. Itu kata kerja aktif transitif ke kata kerja pasif? Kata kerja pasif. Betul ke pasif? Cuba tengok betul-betul. Kata kerja aktif. Kata kerja aktif transitif. Tu pun sama kita buat gariskan. Hana memotong sayur dengan pisau. Yang mana Ustaz? Perenggan kedua tu. Perenggan kedua. Mula-mula, tak payah garis mula-mula tu, garis terus Hana. Hana memotong sayur dengan pisau. Kalau kata kerja pasif, dia tulis apa? Sayur itu dipotong oleh Hana. Menggunakan pisau. Tu kalau pasif, kan? Kalau nama kat depan maksudnya kata kerja aktif transitif. Okey, kita tengok. Tengok tu. Sayur itu digoreng oleh Ibu Hana. Itu apa? Kata kerja pasif. Itu barulah betul kata kerja pasif. Sebab dia dah cakap sayur itu digoreng oleh Ibu Hana. Bulatkan. Kalau tak boleh, kan panjang kan. Awak buat je bentuk macam bulat macam tu. Perenggan berapa? Perenggan kedua juga tu. Kalau tak panjang sangat, awak buat macam bentuk cacing tu. Bulat dia panjang. Nampak tak? Okey. Okey, perenggan ketiga pula. Cuba tengok perenggan ketiga. Hana memasak bubur. Apa tu? Hana memasak. Kata kerja aktif transitif. Okey, bagus. Pandai tu awak dah tahu. Awak dah boleh tahu beza. Dah boleh bezakan mana satu kata kerja aktif transitif, mana satu kata kerja pasif kan? Okey, Hana memasak bubur, kata kerja aktif transitif. Okey, bubur itu disenduk oleh Hana dengan cermatnya. Itu apa? Kata kerja pasif. Pandai pun. Kan? Awak dah pandai tu. Dah boleh beza kan? Denny dah boleh beza Denny. Mana satu kata kerja aktif transitif, mana satu kata kerja pasif. Boleh? Boleh. Okey, bagus Denny. Okey, seterusnya kita pergi dekat perenggan keempat. Selepas itu, bubur itu disuap kepada nek temah. Apa jawapan dia? Kata kerja aktif transitif ke kata kerja pasif? Ustaz, tak ada mana. Kata kerja pasif.
Pasif. Bubur itu disuap kepada nektemah. Itu adalah kata kerja pasif. Kan? Sebab dia cakap bubur itu disuap kepada nektemah. Kan? Kalau dia cakap ibu menyuap bubur itu kepada nektemah, barulah kata kerja aktif transitif. Tapi itu ayat tu bubur itu disuap kepada nektemah. Maksud dia kata kerja pasif kan. Okey, tengok tu. Nektemah tersenyum kerana berasa gembira. Bukan nektemah terpesona. Kata kerja aktif Kata kerja aktif transitif sebab nektemah kat depan kan. Nektemah tersenyum kerana berasa gembira. Okey. Okey, perenggan yang terakhir cuba tengok. Ibu Hana pula mengemas. Kita ambil Ibu Hana pula mengemas pakaian nektemah. Apa tu? Kata kerja aktif transitif. Ya, betul. Bagus. Kata kerja aktif transitif. Ibu Hana pula mengemas pakaian nektemah. Okey, dan yang terakhir. Pakaian itu disusun dengan rapinya. Kata kerja pasif. Kata kerja pasif. Bagus. Okey, awak dah tahu lah tu. Awak dah boleh bezakan. Bagus. Kan. Tapi sekarang ni untuk kerja sekolah, Ustaz nak awak cuba buat ayat pula. Kan. Bina ayat contoh macam Ustaz bagi ayat nanti, Ustaz bagi perkataan, awak bina ayat. Buat ayat aktif dengan buat ayat pasif. Kalau buat ayat aktif, contoh ya, Ustaz bagi perkataan Ustaz bagi ayat makan lah, contoh makan. Untuk aktif nak buat ayat macam mana? Buat contoh ayat untuk kata kerja aktif transitif menggunakan perkataan makan. Iman Aimi memakan lemang dan ketupat pada hari raya. Itu kalau kata kerja aktif transitif. Kalau kata kerja pasif macam mana? Ketupat dan lemang itu ketupat dan lemang itu dimakan oleh Iman Aimi pada hari raya. Nanti Ustaz bagi perkataan, awak kena buat 2 ayat. Satu ayat kata kerja aktif transitif, satu ayat lagi kata kerja pasif. Nanti Ustaz bagi dekat Google Classroom, awak ikut je perkataan tu. Buat 2 ayat. Satu kata kerja aktif transitif. Nanti Ustaz bagi dekat Google Classroom. Okay? Okay, boleh? Boleh. Okay. Ini sebenarnya dia macam ulang kaji je sebab awak dah belajar sebelum ni kan. Kata kerja aktif transitif dengan kata kerja pasif. Bila awak dah belajar, Ustaz bagi perkataan, Ustaz suruh buat ayat. Ustaz nak tengok awak boleh buat ke tak boleh buat. Sebab kalau awak dah kuasai ataupun awak dah faham benda tu, awak dah boleh buat. Macam tadi awak dah boleh bezakan. Okey, seterusnya bila awak dah boleh bezakan, awak kena tahu macam mana nak buat ayat pula kan. Nanti siapa yang dah siap boleh hantar dekat Google Classroom. Ustaz nak tengok betul ke tak betul awak buat. Betul ke tak betul awak tahu sebenarnya. Sebab awak tadi dah boleh bezakan tu, maksudnya awak dah tahulah mana satu kata kerja aktif transitif, mana satu kata kerja pasif kan. Kalau ada apa-apa nak tanya, tak faham ke, boleh WhatsApp Ustaz. Nombor telefon dekat dalam grup tu ada. Ibu ataupun ayah awak minta tolong. Cakap tak tahu kan, tak tahu nak buat macam mana, boleh WhatsApp Ustaz. Saya tak kira nombor telefon Ustaz. Okay, Denny boleh Denny? Boleh. Kalau tak tahu boleh tanya Denny. Kalau ada apa-apa persoalan boleh tanya, tak ada masalah. Kalau awak nak tanya kawan-kawan awak pun boleh, nak tanya Ustaz pun boleh. Tak ada masalah, mana-mana yang awak rasa selesa.
Okey, untuk hari ni kerja 45, sekolah 46, ya untuk hari ni 48. Semalam 47. Yang mana dah siap sambung buat hari ni muka surat 48. Boleh? Semoga kita dapat kembali ke sekolah seperti biasa, kan? Dan semoga cepat-cepatlah COVID-19 ni hilang daripada muka bumi ni supaya kita dapat hidup seperti biasa. Okay, dan semoga orang-orang Islam di Palestin diberi kemenangan. dapat aman damai. Dapat aman damai dan diberikan kemenangan. Amin. Amin. Kan? Okay, sebelum kelas kita berakhir, sama-sama kita tanda tangan, baca tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr illallazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Okey, terima kasih semua. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jumpa lagi.